Kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ke Konti. Saya suka. Ya, hari ni kita nak sembang tentang baru ni kan kecoh seluruh dunia, bom letup. Letupan besar. Ya, Okey. Kita pun nak cakap tentang letupan. Ya, Jadi hari ni nak bercakap tentang bom jangka. Sebenarnya fokus kita tentang harta pusaka sebab setiap Jumaat minggu pertama setiap bulan fokusnya tentang harta pusaka. Tajuk yang kita nak huraikan iaitu bom jangka. Jadi apa yang Tuan SK masukkan dengan bom jangka ni? Bom tu meletup ke tidak? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakar-bakar ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inspirasi. Pertama-tamanya sama-sama kita membaca doa, kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Tadi DJ Siti sebut pasal letupan. Dan kita tahu juga ada banyak kematian ya. Dan kita pula bom jangka lepas berlaku kematian itu ada harta yang ditinggalkan oleh yang mati tu. Yeah. Dan kalau tak uruskan segera, dia akan jadi bom jangka pula kepada warisnya. Tadi kepada si mati tu, mati disebabkan oleh bom atau letupan ya. Dan waris pun yang yang ditinggalkan dengan harta, apabila kita tak menguruskan dengan segera, dengan betul, dia akan jadi bom jangka yang kedua pula berlaku ya. Jadi kita baca doa supaya pertamanya kita dapat faham dalam bicara ni, terutama pasal harta pusaka, faraid, harta sepiarian. Kita dapat faham seperti mana Nabi, kita dapat hafal seperti Rasul, kita dapat ilham para malaikat dalam situasi yang ada pada kita. Jadi sama-sama kita baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang Maha Pembuka lagi Maha Tahu, Amin. Bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut, dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak, dan lindungilah kami dari kejahatan yang datang mendadak, kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami, dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami ini. Amin ya Allah. Amin. Jadi sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, apabila disebut bom jangka, harta pusaka ni, dia yang mungkin kita rasa apabila ayah kita mati, meninggalkan 2-3 orang adik-beradik, mungkin mak ada ataupun mak kita pun dah meninggal, kita rasa semua matter. It's not a big matter. Dia sebenarnya harta pusaka ni ikut percayaan saya, mau betul kepercayaan saya, dosa yang paling saya takut adalah dosa harta pusaka, sebab dia akan jadi dosa jariah. Dia membiak selagi mana ada keturunan pewaris kepada harta tersebut. Ya, kalau ikut secara asas ni, bilangan rakyat pun dulu berapa? Malaysia 18 juta, 17 juta, sekarang dah 30 juta. Ya, tu yang tak kira yang dah meninggal tu, yang setiap tahun 500,000 lebih, 350,000 yang meninggal. Yang lahir pula 500,000 setahun. Ya, di Amanah Raya berapa dah harta yang beku? Kalau kita tengok secara Amanah Raya dan di luar sana yang belum, secara asasnya campur semua lebih kurang 70 bilion dah. 70,000 juta. Senang je nak faham. Geran tanah yang masih nama si mati, dia dah dalam kubur dah lebih pada 1 juta geran tanah. Takkan 1 juta ni harga RM1 satu. Ya, tanah 1 juta lebih geran tanah. Wang yang tak dituntut di akaun wang tak dituntut dulu, tak silap saya keluar satu statement 5.7 bilion. 5,700 juta. Tak campur yang lain tanah lagi lah. Ya, itu belum lagi harta-harta lain. Itu dulu. Ya. Sekarang? Sekarang tak pasti dah. Ya, jadi kita tengok dia tu duit yang QSP ada dekat tak tuntut. Hari tu saya dapat satu kes.
anak perempuan dia mati. Jadi bahagian hak tu dapatlah ke ayah dengan mak. Mak dengan ayah dia tak nak ambil. Biarlah kat situ. Kan penyakit-penyakit macam ni banyak dalam masyarakat ni. Ya, dia tak faham. Harta tu bukan harta anak. Harta tu bukan amak albab punya. Harta tu Allah yang punya. Bila dia tinggal macam tu, itu yang bom jangka ni. Jadi bom jangka salah satu berlaku macam ni. Kalau kita ada adik-beradik 5 orang. Ayah kita mati. Dan kita tak segerakan. Bukan isu tanah merah tak ada. Kena cari dalil. Kalau nak tunggu tanah jadi warna hitam ke warna emas ke emasan ke warna hijau, warna biru, kena cari dalil. Sebenarnya 4 perkara perlu disegerakan lepas kematian. Menguruskan jenazah. Bukan tunggu. Mungkin patutlah ada. Mujur tak ada hadis. Kalau ada hadis tu, selamat sikit. Hadis maknanya selagi tak selesai harta, jangan kebumikan si mati. Baru cepat orang nak ni. Tapi dah disebut dalam ajaran kita je. Yang perkara 4 perlu disegerakan: menguruskan jenazah si mati, menguruskan hutang si mati dengan Allah, dengan manusia, melaksanakan wasiat si mati sekiranya ada. Last sekali adalah mengagihkan harta pusaka. Okey, bila nak agih? Lepas dah ke bumi dah, kalau tak ada apa-apa, dah start bicara dah tentang pengagihan. Kalau si mati tu tak ada hutang, tak ada wasiat, dah tak ada apa dah, agihkan terus. Dia tak pernah berhutang. Saya pernah jumpa pun. Ada seorang peserta hemat, ayah dia pesan. Ingat, kalau aku mati, kalau ada orang tuntut kata ayah ada berhutang, itu menipu. Ayah tak pernah berhutang seumur hidup. Ayah dia. Dahsyat. Ayah dia dahsyat. Yes, di Kemaman. Dia kata ayah dia tak pernah berhutang seumur hidup. Jadi kalau orang datang menuntut apa-apa, termasuk dengan bank apa, tak ada. Ayah tak pernah berhutang. Dia sebut je kali tu. Okey, orang macam tu tak apalah. Jadi kita boleh selesai terus harta dia. Tapi kita tunggulah. Kita war-warkan juga. Takut orang ada hitam putih. Mana tahu ayah kita menipu kau. Kita pun kena check juga hitam putih. Dia kata, ataupun ayah kita terlupa. Dulu ada dia berhutang. Ya? Okey, so jadi apabila kita dah 5 orang ni, apabila kita tak agihkan terus, contoh adik-beradik kita meninggal. Bila meninggal, waris dia yang kita nak cari isteri dia dengan anak-anak dia. Okey, lepas tu kita tak agih lagi harta ayah kita ni. Isteri dia pula meninggal. Yang menjadi waris kata yang abang kita ni yang dah meninggal, isteri dia gitu. Isteri dia meninggal dah pergi ke mak yang dengan ayah ni. Mak ayah tu meninggal, adik-beradik tu berkembang. Itu satunya bom jangka apabila kita tak menguruskan cepat. Itu satu lagi kita menanggung dosa menzalimi abang kita. Menzalimi isteri dengan anak dia, tambah kena pula masa meninggal tu anak yatim. Hak anak yatim kita tak agihkan daripada harta ayah kita. Dia patut dapat kat cucu. Kita zalim lagi anak yatim. Lepas tu dia pun beranak pinak. Sampai kalau kiamat tu jadi 1 bilion. Dosa jariah yang perlu kita tanggung. Cukup tak amalan kita? Kalau rasa cukup tak apa, bagi saya memang tak ada. Kat sana tak boleh nak bayar dengan duit dah. Dividen kita dapat dengan harga emas naik ni. Semenjak bulan COVID yang sangat tak masuk akal dah. Saham emas pun lonjak sekarang ni, semua macam tak masuk akal. Dengan duit harta yang banyak tu kita dapat pun tak boleh selesai. Wallahualam. Itu gambaran tentang tajuk kita, bom jangka. Jadi kalau anda ada soalan, saya yakin ramai yang ada persoalan tentang harta pusaka ataupun faraid, boleh hantar di 2 platform yang kami sediakan. Yang pertama boleh hantar ke WhatsApp Konti Radio IKIM, nombornya 0129 004 004, ulang 0129 004 004. Ataupun cara kedua, like kami di Facebook rasmi Radio IKIM di IKIM FM, dan boleh tinggalkan soalan di sebelah video bijak wang di situ. Okey, bila sebut tentang bijak wang, pelbagai tajuk kita bincangkan. Kalau sebut tentang harta pusaka pun macam-macam fokus sebenarnya. Hari ini fokusnya tentang bom jangka. Tapi itulah, saya ingat kesedaran itu mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau ada kesedaran mungkin tak lalui lagi. Jadi rasa macam tak perlu nak disegerakan dan sebagainya. Tapi bila dah jadi sampai 70 bilion di amanah raya, siapa dapat selesaikan? Betul. Kan? Jadi macam mana kita nak mengurangkan lah? Kurang-kurangnya bom jangka ni tak bertambah, Tuan Rizky. Sebab apabila waris dah banyak, tak boleh cari, tu yang jadi beku sampai jadi 70 bilion. Kalau kita dah selesai awal, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang ada kes yang apabila balik kampung, menziarahi ayah yang meninggal dunia tu kan. Kita pergi ziarah, on the way nak balik, ada adik-beradik kita yang aksiden mati tengah jalan pun ada. Kan dah jadi waris tu semakin lama semakin. Dia gini, dia kalau orang Islam ni, kalau ada harta beku, kita boleh nampak satunya. Fardu ainnya bagus, fardu kifayahnya tak. Tak pernah cerdik. Maknanya baik tu ada, cerdik tak. Kurang. Dia kalau benda tu berlaku, maknanya ada salah tu, maknanya kecerdikan tu kurang. Bukan itu kita nak harta. Dah memang harta ni bukannya si mati punya. Harta ni Allah SWT yang punya. Tak ada satu pun yang dimiliki ni. Jam-jam semua yang saya ni semua Allah punya.
Ya, jadi apabila meninggal, ikutlah cara Tuhan tu, dia suruh agih terus, segera. So, kita segerakan lah. Jangan nak tunggu pula yang jenazah tak sampai 100 hari ke 1000 hari ke apa, tak ada. Dah boleh terus, lepas balik ke kubur, dah kena bicarakan dah. Harta ni, pakaian dia semua, barang-barang dia, stok dia, berah dia, apa semua kena bicarakan. Sebab berah tu jadi harta pusaka. Ramai orang tak ambil kira, pakai ambil. Tak boleh harta pusaka kena ikut faraid. Wallahualam. Kan, beras, teh. Teh semua. Semua. Gula Ya. tu. Ni kertas keping. Allah akan kira sebesar zarah. Ni kertas ni lebih besar daripada zarah. Selipar jemput ayah kita ke, handbag mak kita ke, jangan pakai-pakai ambil. Kena kita anak perempuan je, kita ambil yang mak punya. Dia kena minta persetujuan daripada semua waris. Tapi kalau yang sanggup dan tak nak pandang cerita, isytiharkan siap-siap, saya tak nak terlibat. Tu kalau harta tak berapa nak banyak lah. Ya, sebab buat pening je. Betul. Saya dengar pun pening. Betul. Lain kalau harta 50 bilion keluarga Ya, betul. tu wajib tuntut tu. Jadi kalau kita tak nak, senang je. Kita kalau cari documentation yang officially, contoh ada seorang bagus hamba Allah, saya pun sebut dia. Kalau dia pun dah senang adik-beradik susah, dia nak handover. Dia pergi jabat tanah, cuma dia lebih cepat pada adik-beradik dia. Adik-beradik dia yang diwajibkan untuk pergi file kes tu di Pejabat Pusaka Kecil, tak pergi hantar lagi. Kan nama senarai waris tu. Sebab dia kalau kita nak transfer pun kena file dulu senarai waris tu siapa. Dia nak lepaskan lah ke adik dia. Dia kata adik dia yang bongsu tu susah sikit. Jadi bahagian dia lelaki ni nak pas ke adik. Mana adik dah ada satu bahagian, abang pula bagi 2. Jadi dia akan dapat 3 lah. 3 bahagian tu bagus. Jadi dia tak ada urusan dah. Jadi kita lepas ke adik, kita dapat pahala. Bukannya lepas ni tak ada dapat apa. Mata wan duit tak adalah. Mata wan pahala tu ada, insyaAllah. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita. Nur dari Pontian. Kalau tanah arwah mak saya, tanah kurnia yang dalam geran ditulis tak boleh dijual atau digadai, bagaimana nak buat? Okey, dia apa-apa dia macam ni. Kalau ada yang sekatan apa, kita pergi ke pejabat tanah. Sebab pejabat tanah ni consider as orang yang tahu daripada semua jenis tanah lah. Undang-undang tanah tu memang pejabat tanah yang tahu. Jadi pergi kat dia, yes. Secara logiknya, ni logiknya saya tak tahu. Kalau dia tanah tak boleh, dia boleh diwarisi tu. Kecuali tulis tidak boleh diwarisi. Memang tak boleh dijual, dia ada tempoh ke apa-apa ni. Kalau dunia ni dia akan ada tempoh. Tempoh tak boleh jual. Macam kita beli rumah prima ke apa 10 tahun. Kalau macam dah tanah kurnia ni, okey tengok tempoh dia. Adakah lepas mati tu kembali balik? Sebab tanah kurnia ni orang buat rumah. Takkan lepas mati dia terus serah balik kepada yang bagi. Ya, biasanya boleh diwarisi. Mungkin untuk penerima pertama tu yang tidak boleh jual. Apa-apa rujuk di pejabat tanah, ya. Jangan tangguhkan. Wallahualam. Okey, seterusnya Mira, bolehkah harta pusaka ibu ayah yang sudah meninggal dunia dibahagikan mengikut sama rata kepada adik-beradik, bukan mengikut faraid? Okey, tak ada. Faraid ni sebenarnya guideline lah. Tapi guideline yang wajib diikuti jika ada waris tak setuju. Terutama yang lelaki, sebab lelaki akan dapat 2 bahagian. Ini kita belajar sikit faraid, nak kira untuk bahagian lelaki yang perempuan. Kalau adik-beradik kita ada 5 orang ya, 2 lelaki, 3 perempuan. Ni cara nak kira. At least kalau ada siapa kita, hari ni cerita terus ke anak-anak ya, kepada yang mendengar ni, terus bagi tahu ke anak kita. Kalau ayah meninggal, lepas dah bagi mak ke, kalau mak kita ada lagi, ini bahagian yang kau orang kena bagi. Okey, kalau 2 lelaki, 3 perempuan, 2 lelaki ni kita darat dengan 2, jadi 4. 3 perempuan memang darat 1 sebab dia 1 bahagian. Jadi 4 tambah 3, 7. Nampak adik-beradik kita 5 orang. Tapi bahagiannya 7. So daripada contoh duit tinggal 70,000 lah. Mak kita dah tak ada. 70,000 tu bahagi 7. Mana setiap anak perempuan ambil 10,000, anak lelaki akan ambil 20,000. Dalam kes tadi nak bagi sama rata duit 17,000. Tapi anak ada 70,000, ada anak ada berapa tadi? 5 orang, right? 5 orang. So, kita akan bagi sama rata. Tak silap saya dapat berapa? 14,000. 4 kali 5, 20. 14,000 seorang. Instead of tadi, perempuan dapat 10, lelaki dapat 20. Tiba-tiba ada yang mencadangkan dan semua setuju. Kita bagi sama rata. So, boleh bagi sama rata itu setiap orang akan dapat 14,000. Tapi jika ada seorang tak setuju, bahagian dia dulu iaitu 20,000. Tinggal lagi 50, baru bagi sama rata. Dengan 4 orang lagi. Dapatlah lebih kurang 12,500 kot. Allahualam. Okey, seterusnya.
Arwah nenek saya ada pernah cakap, apa-apa jadi pun rumah yang dia duduk tak boleh jual sampai bila-bila. Jadinya macam tu, tak ada, sebabnya tak ada black and white pun. Cakap mulut je. Itu saka. Saka-saka orang Melayu ni banyak sangat. Saka dia tak boleh jual sampai bila-bila. Walaupun kiamat pun tak boleh jual. Tanah tu mesti ada kat situ juga. Itu saka-saka yang masih ada dalam orang Melayu ni. Ya? Tak boleh jual. Tak akan hilang. Tuhan buat kiamat pun tanah tu akan ada di sana sampai bila-bila. Itu jangan tuan-tuan. Kita ni hidup dah agama Islam ni dah semakin orang faham dah ya. Yeah. Jadi agak ingat harta tu bukan nenek kita yang punya. Betul. Bukan Ahmad Abad yang cerita bin Abdi. Itu Allah yang punya. Allah dah tulis surah Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ada bahagian. Kalau surah An-Nisa ayat 7 tu dia ada bahagian untuk lelaki, ada bahagian untuk perempuan. Apabila nenek tu mati boleh jual, tak ada masalah. Masa hidup dia kata tak boleh jual, tak boleh jual lah sebab tanah tu masih yang dia punya. Sebaik saja mati dia dah kena ikut peraturan Allah. Masa hidup pun dah ikut peraturan Allah. Okay. Dan jadi tiada wasiat untuk waris. Nenek pesan kat siapa pun tak ada. Okay. Habis waris dapat apa je? Ya. Waris dapat apa je? Waris sebenarnya apabila dah tanah tu kena bagi faraid lah. Kena bagi faraid terus. Yang tak nak jual tu yang jadi bom jangka tu. Lepas nenek tengok dah kisu nenek. Nenek dah meninggal bila? Lepas tu ayah kita dah mewarisi. Tak dapat pun. Silap-silap ayah kita pun dah mati. Yelah yang tanya tadi pun kita tanya atuk right. Memang bukan kes tu banyak orang tanya atuk. Maksudnya bom jangka dah berlaku tu. Dah harta tu tak dapat dia satu yang jadi beku-beku. Kita ni fardu ain mungkin lebih juga tapi fardu ain pun tertinggal tu ayat surah An-Nisa tu. Kalau kita faham tu kita terus bagi. Betul. Kita tak perlu pesan dah lepas mati apa sebab dia orang dah tahu dah surah An-Nisa tu kena bagi. Wallahu alam. Okey, seterusnya Rose dari Ipoh. Suami dah meninggal 7 tahun. Ibu suami dah meninggal dahulu. Masalahnya, ibu ada sebidang tanah yang masih belum dibahagikan kepada suami saya mengikut faraid. Adakah hal kami untuk bahagiannya? Hak kami. Okey. Ya, betul. Sebab semenjak suami meninggal, keluar suami tak berhubung dengan kami. Apa perlu saya buat? Okey. Sejak bila? Ni ayat dia belik-belik sikit ni. Sebab semenjak suami meninggal, keluarga suami kot. Okey, tak berhubung dengan kami. Okey. Ini yang penting yang mana dengar kalau kita ada adik kita, abang kita mati, ingat tu wife dia, anak dia tu ada hak atas harta tu. Ada hak atas harta. Jadi sebab tadi mak mati dulu. Jadi bahagian suami tu ada. Dua bahagian ya kalau dibanding yang lain. Macam tak adalah kira. So dua bahagian apabila mati ke mana dua bahagian tu? Kalau 20,000 tadi yang kes kita bicara ke mana? Ke isteri dia, ke anak-anak dia. Kena bagi tu. Isteri akan ambil 1/8, manakala baki 7/8 akan diambil oleh anak dia. Bagi ikut tadilah. 7/8. Kalau let's say kebetulan ada pula 7 orang, just nice lah. 10,000 lelaki, 20,000. Jadi berhaklah kena pergi ke pejabat tanah. Jumpa, kena berhubung baliklah dengan sana. Dia sebenarnya harta pusaka ni kan. Satu saya nampak. Buatlah undang-undang wasiat macam mana pun. Undang-undang Islam ni nak bagi selamat satu. Tak boleh bergaduh, tak boleh ni lah. Kena saling menyambung silaturahim. Abang kita dah mati, isteri dengan anak dia still keluarga kita. Wallahualam. Tapi tak ramai yang macam tu. Betul. Sebab apa tadi ayat yang dulu ayat kita tu kalau tentang harta? Orang yang buta pun nak celik, orang yang pekak pun boleh mendengar dan orang yang ada mata jadi buta kerana harta pusaka. Betul. Tak ada duit, tak ada harta, rasa nak mati. Kan? Harta tak boleh buat mati tapi betul. Tak ada duit rasa nak mati. Itu hakikat yang ada orang nak mengira, ada yang mengiyakan dalam hati. Okey. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Lepas ni nak raikan pula soalan daripada pendengar kita. Jadi yang bertanya Puan Has saja untuk kita fikir-fikir bersama. Puan Has dari Melaka tanya, adik saya baru meninggal 2 Ogos baru-baru ni. Belum berkahwin, masih ada ibu dan adik-beradik. Siapa yang berhak ke atas harta peninggalan arwah? Kita akan jawab jawapan tu selepas ini. Kembali bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
bersama dengan Radio IKIM menerusi segmen Bijak Wang saat ini bersama dengan Tuan Samsudin Kadir. Perunding keuangan, sembang-sembang tentang harta pusaka, titik bertindih bom jangka. Jadi jangan bagi sampai bom tu meletup. Maknanya bila bom jangka meletup, maknanya harta dibekukan. Yeah. Tak ada semua orang, sesen pun tak merasa. Tak dapat merasa. Yang tidak atuk kau, tidak ayah kau kaya. Kenapa kau merempak? Itulah bom jangka tu. Dia tak luka luar, luka hati. Ya, luka dalaman. Kerana luka dalaman. Duit ada, harta ada tapi tak boleh menikmati. Tengok je bangunan tu. Sama ada isu tu lah. Kan tak selesai awal ataupun harta lebih pada 2 juta. Kena faham harta kita kalau lebih 2 juta, tak ada wasiat. Dia akan dibekukan. Dia kena pergi ke mahkamah sivil kalau 2 juta ke atas. Okey, seterusnya tadi soalan yang saya gantungkan sebelum terlihat. Puan Haz dari Melaka, adik baru meninggal 2 Ogos baru ni. Belum berkahwin, masih ada ibu dan adik-beradik. Siapa yang berhak atas harta peninggalan arwah? InsyaAllah ibu dia dengan adik-beradik. Makna dengan adik-beradik lah, dengan syarat adik-beradik ada adik-beradik lelaki. Kalau tak dia akan pergi. Dia panjang, dia lebih kan sampai ke sepupu. Sepupu lah kita nak senang. Maknanya harta kita ni kalau tak pergi ke anak kita, cucu kita, dia akan pergi ke adik-beradik kita. Tak ada adik-beradik, dia akan pergi ke pak saudara sebelah ayah kita. So buat baik dengan sahabat saudara sebelah ayah ni. Kalau pak telur, pak ngah tak ada, anak lelaki dia orang tu. Sepupu kita masih berhak ke atas kita. Okey, soalan yang agak panjang daripada pendengar kita ni. Saya ingin dapatkan pandangan Tuan SK mengenai masalah tanah yang dibeli oleh arwah datuk saya daripada jiran kami, seorang Cina. Cuma ada surat tulis tangan sahaja. Ayah pernah ke pejabat tanah untuk letak nama ayah di atas tanah tersebut tapi gagal. Saya juga telah beberapa kali pergi ke pejabat tanah untuk menyelesaikan masalah ini. Masalahnya pejabat tanah kata tak boleh letak lebih dari 3 nama atas tanah tersebut disebabkan keluasan tanah tersebut. Juga disebabkan tiada permohonan atau rekod untuk letak nama arwah atuk di pejabat tanah. Sekarang ni nama tersebut ada 2 nama waris Cina tersebut. Jadi nak mohon pencerahan apa yang patut dibuat? Okey, sebab isu dia macam ni, sebab kita beli hari tu pun mungkin kita tak belajar dulu tentang arwah atuk lah. Tentang undang-undang berapa nama yang boleh masuk. Jadi kalau pejabat tanah kata tak boleh, tak boleh lah. Dia apa-apa tanah ni pejabat tanah lah yang paling besarnya. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kalau boleh jual balik ke 2 orang lagi nak beli, kita jual kat dia. Dia sebabkan nak beli ni sebenarnya urusan tu bukan surat-surat belakang, kena di pejabat tanah. Bila pejabat tanah tu isi borang tukar kepada kita, baru boleh. Itu sebab kalau tuan nak beli jual ni, settle di pejabat tanah tu. Pejabat tanah. Macam saya sendiri pun sama. Saya beli pergi pejabat tanah. Kata ni tak boleh. Tanah ni dah masuk esko. Kita nak bayar dulu boleh. Down payment dulu. Lepas settle esko ke whatever dapat kelulusan, baru kita bayar baki. Semuanya dokumen di pejabat tanah. Sebab sana dia ada kuasa veto lah. Untuk mengesahkan sah ke tak pertukaran tu. Wallahualam. Seterusnya, soalan daripada pendengar kita. Sekiranya isteri meninggal dan ada sebidang tanah, suami sebelum kahwin dengan si mati, mana isteri yang meninggal tu, ada duda. Suaminya duda, anak 3. Selepas kahwin dengan si mati, ada anak perempuan seorang. Si mati juga janda, anak perempuan seorang sebelum kahwin dengan suami sekarang yang duda, anak 3. Siapa yang layak dapat tanah tersebut? Pening ni. Bagus. Tuan sikit. Okey, tanah dia yang pertama, dia 2 je orang boleh mewarisi harta. 2 lah kalau zaman sekarang ni. 2 je yang boleh mewarisi harta. Satu disebabkan oleh perkahwinan. Contoh tadi isteri yang mati. So suami dia yang sah tu berhak. Okey, itu satu. Kedua adalah keturunan. Keturunan ni mak ayah ke atas kandung dia ataupun anak kandungnya. Dalam kes ni kalau kita dengar tadi, perempuan tu dah berkahwin sebelum ni, right? Dah ada anak. So anak kandung dia berhak. Lepas tu dia kahwin dengan suami ni dapat seorang berhak. Yang 3 anak suami dia tak dapat. Sebab itu bukan keturunan dia, keturunan si mati. Apa saja yang berkaitan dengan perkahwinan si mati berhak. Dia kahwin dengan siapa? Yang kedua adalah keturunan dia, ke atas ke bawah. Mak ayah dia dapat. Kalau mak ayah tak ada, dia pergi ke datuk lah. Sama tak? Kalau dia ada anak cucu, cucu tak dapat sebab dah ada anak sebagai ni. Anak dengan syarat ada anak lelaki lah, insyaAllah. Okey, seterusnya Amir dari Kajang, daripada Kajang. Ayah saya telah meninggal dunia 2 tahun lepas. Pada hari perkemumian arwah, ada majikan yang beri sumbangan berupa wang. Keluarga saya tidak tahu akan hal ini. Malangnya,
Kerana kesempitan wang tersebut telah saya gunakan dulu dengan niat pinjam. Soalan pertama, adakah wang itu menjadi harta pusaka yang patut diwariskan? Dan yang kedua, bagaimanakah cara terbaik untuk saya selesaikan masalah ini? Okey, sebab harta tu dia tengok atas majikan tu bagi ya. Kalau memang bagi untuk keluarga untuk si mati, apabila mati si mati, kalau dia tak ada tulis, kalau si mati masih hidup dia tak buat hibah ke apa, dia buat penama, dia mesti difaraidkan. Ya, perlu difaraidkan. Kalau kecuali duit tu kan masa hidup si mati dah buat hibah masing-masing, kalau hibah kat kita berhak lah. Kalau penama sebagai pentadbir saja. Okey. Seterusnya di FB Live IKIM FM, soalan daripada Wan Faz Idah. Macam mana pula kes tanah peninggalan arwah seorang bapa yang tak sempat meninggalkan wasiat boleh terjual oleh anak isteri tua sedangkan kedua-dua orang tua sudah meninggal? Tak, dia bukan isu wasiat. Dia gini, orang Islam kan, wasiat ni sebenarnya untuk sedekah je. Kalau untuk hidup di dunia, untuk latih pentadbir. Dia bukan untuk bagi harta. Okey. Kecuali dan satu lagi untuk kalau jika harta lebih 2 juta. Jadi kalau ayah mati, lepas tu mak tiri dengan anak yang sana tu jual tanah lepas kematian, maksudnya dia dah memalsukan maklumat tentang anak si mati. Di pejabat tanah ke kan, dia penjara pusaka kecil, dia kata anak si mati ni je. Saya isteri dia dengan anak yang ni. Dia kata suami saya tak pernah berkahwin sebelum ni. Itu dia memasukkan. Kalau dia memasukkan, kita boleh pergi ke pejabat tanah lah untuk bagi tahu. Itu memang kita boleh dapat balik tanah tu ke. Kalau dia jual, bolehlah masuk court nanti. Tapi kita berhak. Okey, seterusnya Tok Zam bertanya tentang dokumen harta sepencarian. Bolehkah di dalam dokumen tersebut dinyatakan pembahagian harta? Contoh, rumah loan bersama. Selepas kematian suami, bahagian suami diberikan kepada isteri dan sebaliknya. Selepas kematian isteri, bahagian isteri diberikan kepada suami. Dia yang tu lebih kurang dia panggil deklarasi harta sepencarian. Dia buat deklarasi harta sepencarian masa hidup ni bagus supaya senang lepas meninggal kan. Dah isteri ke atau suami dah senang nak ambil harta. Contoh rumah bersama. Kan dia buat deklarasi atas pencarian. Contohnya kalau saya mati, bukan saya mati, ini adalah hak untuk isteri saya rumah sekarang ni. Jadi kalau saya mati, deklarasi atas pencarian dia ada 3 function dia. Sama ada berlaku kematian, perceraian ataupun poligami. Ya, tengok atas dokumen tu macam manalah. Jadi hak milik isteri, tak ada masalah nak buat, maksudnya nak buat benda tu. Buat benda tu tak ada masalah. Cuma nak buat ni, kalau boleh cari buat dengan, tak kira lah tuan-tuan nak buat trustee mana ke, lawyer mana, tapi kalau boleh cari yang terlibat dengan isu ni, ya, sebab takut kita tak nak nanti dibawa mahkamah, dia tak cukup syarat dari segi hukum syarat, sebab undang-undang syariah dengan undang-undang sivil 2 benda yang berbeza. Wallahualam. Seterusnya, Siti Aisyah Osman. Sekarang ibu saya masih hidup, tapi sudah bercerita dengan saya dan adik. Kami hanya 2 beradik. Ya. Ibu dah cerita tentang pembahagian harta. Ibu pesan tanah ni akan dibahagikan 2. Bahagian depan yang ada rumah, ibu akan berikan kepada adik. Bahagian belakang yang ada rumah sewa akan diberikan kepada saya. Tapi ibu minta saya beri 1/3 kutipan sewa kepada adik. Itu wasiat ibu. Soalan saya, nanti bagaimana kutipan 1/3 ini akan saya wariskan pada adik saya dan keturunan dia? Dan adakah nanti keturunan saya yang mewarisi tanah ini perlu diberikan 1/3 juga kepada waris adik saya? Soalan yang sangat bagus. Macam tadi dia berbalik pada mak kita ni pesan seolah-olah dunia ni selama-lamanya. Tapi bagus soalan sebab memang tu bagus yang tanya sebab dia memikir lepas dia bagi tak apa, lepas dia mati, adakah kalau waris tak tunai siapa nak menanggung dosa? Betul. Dia gini, wasiat ni seperti mana saya kata, untuk yang beragama Islam, wasiat ni saya pun tak faham dulu. Saya memang terkejut beruk lah kalau bahasa orang kampung ni. Sebab kita ingat wasiat nak bagi harta macam tadi. Bukan, dalam Islam ni wasiat ni adalah untuk bagi kepada bukan waris. Ya, contoh kita ni nak mati kan. Ada 3 benda. Doa anak yang soleh, kedua sedekah jariah. Kalau orang tak ada anak, macam mana nak doa anak soleh? Itu yang Tuhan dah buat wasiat ni, sedekah jariah. Jadi dia sebenarnya bagus sangat tu. Dia sebenarnya wasiat ni untuk sedekah untuk semua orang. Ya, kalau kita tak ada anak, tak ada waris, lagi bagus kita buat benda tu. Sebab tu untuk bekalan kita kat bawah. Macam kes tadi, kes tadi nak bagi harta. Harta ni tu ada kira, dah faraid, dia tak ada depan belakang. Kalau mak tu nak bagi, Aning bagi tahu kat mak bagi tahu, bagi sekarang buat
dokumen hibah atau tukar nama sekarang. Baru valid. Kalau wasiat ni kalau kita tak setuju terbatal. Kalau kita tak setuju yang bahagian 1/3 bagi, terbatal lah. Cuma bahagian depan belakang kalau kita setuju dengan adik kita, kau ambil depan, mak cakap di belakang. Tapi 1/3 tu tak ada. Aku tak setuju yang tu. Tak apa. Okay. Dengan syarat 2. Kalau tak setuju juga, faraid je. Jadi kita ni sebagai hamba-hamba Allah ni, nak buat wasiat buat apa, ambil kira lah kata-kata Allah dalam Al-Quran tu. Jangan kita buat seolah-olah tanah tu aku yang punya, aku yang cipta je. Tak ada. Ya. Jadi kalau kes tu tak boleh. Bagi tahu kat mak buat hibah 1/3 tak boleh. Kalau dia buat macam tu, dia akan menganiaya yang kita tu yang bertanya. Right? Lepas kita mati, siapa nak bagi 1/3 tu? Betul. Kita tak ada sistem macam tu. Kalau ada sistem tak apa. Kalau boleh kita log in ke pejabat tanah ke mana, sewa automatic bank, automatic suruh keturunan saya 1/3 akan pergi ke keturunan dia. Kalau keturunan dia habis, kena pergi ke Baitul Mal tau. Saya. Okey, wallahu alam. Maknanya, kalau contoh yang mudahnya, katalah anak Tuan SK, katalah ada berapa? 7 orang. Ada 7 orang. Okey. 7 orang. Okey, anak pertama dapat rumah, anak kedua dapat kereta, anak ketiga sampailah anak ke-7. Okey. Tu wasiat Tuan SK. Tiba-tiba anak nombor 7 tak setuju pula dengan wasiat tu, terbatal. Ya, jadi betul, kena terbatal. semua harta tu kena bagi secara faraid. Faraid. Okay. Kalau anak bongsu tak setuju pun, kuah saya tak setuju pun terbatal. Ataupun mak saya masih hidup pun tak setuju pun terbatal. Oh, puan Bukan lah. saja anak je. Semua yang berhak tu. Saya. Oh. So jadi tu sebab saya kata kan nak bagi masih hidup. Kalau kereta anak kita masuk U, tukar nama terus, jangan duduk nama kita lagi. Ya, kalau kita ada tanah banyak sangat, sebahagian dah ditukarkan sebahagian. Rumah macam mana? Rumah kita duduk nak tukar tak? Tengok dulu kita ni pencen kerajaan ke? Kalau ada pencen nak tukar pun tak apalah. Kena halau mesti kita ada pencen. Tapi kalau kita tak ada pencen, jangan. Okey. Tunggu kita mati. Wallahualam. Tapi yelah, walaupun anak kan, bila dapat harta, dia macam lupa diri setengah-setengah anak lah kan. Dia kata, okey, mak bagi saya. Tapi kita macam ni, okey, sebab tak nak jadi berebut, tak nak jadi kes wasiat terbatal. Jadi dihibahkan semasa hidup. Katalah mak Tuan SK beri rumah. Tapi ada syarat dia. Bertulis ni, cop lawyer sekali ni. Supaya Tuan SK tak halau mak. Contoh kan, rumah ni nama engkau Samsudin Kadir, tapi selagi mak hidup, mak duduk sini. Boleh buat perjanjian macam tu. Even hibah ni katanya ni, aku bagi engkau tapi selagi ada hasil dalam tanah tu, getah ke, sewa, aku nak sepanjang hidup boleh. Boleh. Tapi buat dokumen yang betul-betul ni lah. Yang proper punya. Kan, sebab takut nanti kena halau ke apa kita kan. Tak nak macam kes tadi kan, dia dah jual tanah, dia beli tanah dengan Cina, tapi dia tak boleh nak masuk nama kat pejabat tanah. Itu that's mistake bagi saya. Yang buat dokumen tu pun tak betul lah. Iyalah. Sebab hal tanah ni bukan lawyer semata-mata, bukan individu semata, kena benda yang pejabat tanah terima. Biasa lawyer pun dia akan buat tu yang ikut pejabat tanah terima lah. Ni tak tahu surat tu sama dia pun, ataupun tak tahulah individu pesuruhjaya sumpah yang tertentu ke, atau yang pesuruhjaya sumpah yang betul, dia tahu dah undang-undang tu. Takut yang mengaku je, dia bukan pesuruhjaya sumpah yang rasmi. Yang kata saya pun boleh. Tak boleh macam tu, kena cari yang betul-betul yang tahu tentang undang-undang. Dia kalau menipu orang buat atas dunia ni, kalau berjaya memang best. Tapi dunia bukan selamanya. Orang yang yang fikir mati je, yang boleh macam redha, berlebih kurang dalam hak yang patut dia dapat, tapi dia tak dapat. Kan? Betul, setuju. Seterusnya, Nur Azian alias, jika adik-beradik ada hutang dengan arwah ibu bapa, perlukah tolak bahagian adik-beradik dari harta pusaka tinggalan ibu bapa? Siap. Harta, okey. Siapa yang berhutang ni? Macam ni. Anak-anak Tuan SK ada hutang dengan arwah. Mana saya? Dengan Tuan SK. Jadi sebelum nak bagi harta ke anak Tuan SK, tolaklah berapa hutang dengan Tuan SK dulu. Dia kena kira bahagian dia. Betul? Boleh tolak Boleh tolak. Yalah, sebab dia kena bagi balik tu. Sebab hak hutang tu kena bagi balik ke ayah dia untuk dibahagi semua orang. Nak paling mudah macam ni lah. Kira dulu bahagian dia. Kita kena campur lah. Contoh harta si ayah ni RM10,000. Lepas tu ada adik-beradik berhutang dengan ayah ni RM3,000. So campur dulu RM13,000. Baru bagi. Walaupun ayah dah mati. Dah mati. Memang kena bayar. Kena bayar ke waris. Tu, kalau kita hutang ayah kita kena bayar kat semua waris dia. Termasuk mak dia kalau dia masih ada. Nenek kita. Hutang pun kena waris ya? Jangan. Jangan main Roh seorang Muslim akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Betul. Sekiranya hutang tak dibayar. Dan orang yang mati syahid sekalipun tak akan diampun dosa hutang. Nabi Muhammad SAW seperti yang kita tahu, tidak akan solat jenazah yang orang ada hutang dan tak ada seorang pun nak bayarnya.
Ya, Allahu alam, tak jauhlah, supaya kita mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan Allah paling redha, dan keduanya kita tak ada hutang dah dengan manusia sekurang-kurangnya. Allahu alam. Saya. Okey, seterusnya si dia Umu. Okey, namanya si dia Umu. Ayah saya dah meninggal setahun tetapi tidak ada apa-apa isytihar harta. Sehingga kini cuma tanah sudah dibahagi-bahagi. Macam mana tu? Dia tak boleh, kena pergi pejabat tanah lah. Kan boleh pejabat tanah ke, kena settle lah tanah apa semua tu. Sekali semua harta-harta kena buat, kenapa nak tunggu setahun ya? Sebenarnya hari yang sama je balik kubur tu dah bicara dah. Ya, supaya kita tahu dah, okey, siapa nak urus apa, tabung haji siapa nak pergi uruskan apa semua. Tak boleh, tu nak menanggung ya. Siapa nak menanggung. Bagi tahu kat adik-beradik tu, share kita punya Bilah Ikim ni. Kalau dah bagi, stop dulu, hold dulu. Okey. Kita bawa ke mahkamah, bincang dulu. Ya, di pejabat pesaka. Pejabat pesaka kecil tu baru kita ada faraid dengan ni. Takut nanti ada orang nak ikut faraid, kita pandai-pandai pula agih. Suka sama suka. Walaupun tak kena tahu dia ikut pejabat pesaka kecil. Apa syaratnya ke apa dan sebagainya. Sebab takut kita bagi ni, rupanya kita tak bagi kat ayah. Ada banyak nenek-nenek. Ingat nenek dah tua, tak perlu dah. Jangan. Faraid ni dia tetap. Dia nyanyuk macam mana bahagian dia ada. Tuhan tak kata macam yang kes yang dia kata yang OKU tu. Dia bagi harta kat adik-beradik dia. Ayah dia mati. Yang OKU dia bagi separuh. Adik dia lelaki OKU. Sebenarnya kenapa bagi separuh? Sebab dia OKU. Itu hak dia. Walaupun dia mesti bagi tak lah. ada. Lagi dalam Al-Quran tu, akta Al-Quran lah perintah tu, ayat-ayat Al-Quran tu dah kata lelaki bahagian dia dua lah, walaupun dia tak ada kaki sebelah ke apa ke, dia sebut lelaki. Ya, dia bukan sebut sakit ke apa. Wallahualam. Okey, Zalilah Ali. Kalau harta yang waris punya tak dikembalikan pada waris, padahal waris tuntut dari generasi yang keempat sehingga hari ini, waris tuntut, tapi ada pihak tidak mahu kembalikan pada hal pihak tu tahu itu hak waris. Yang peliknya, harta tu ditukar atas nama pihak yang tak bertanggungjawab. Sebenarnya kes ni dalam proses mahkamah tengah lawan kes ni dah 127 tahun. Apa ni? Dah 127 pihak tertentu tak nak kasih balik dekat waris. Apa hukumnya? Tak, macam saya kata tadi, kalau hak orang lain, dosa jariah, dosa yang berkembang. Kan 4 generasi dia makan, dia menzalimi. Bacalah surah At-Takasur ayat 1 hingga 7 tu. Yang Tuhan dah sebut pesan, jangan duk berebut beranak pinak pangkat harta. Ni kita duk berebut ni harta, ada orang harta ambil orang lain, harta dia sendiri, mengejar ya. Ni mengejar harta orang lagi teruk. Yang mengejar untuk harta dunia, untuk kita kejar cara halal pun Tuhan bagi pesanan dah. Peringatan ni kita duk kejar harta orang lain, memang dosa jariah, berkembang. Kalau tak ada orang stop. Maknanya kalau generasi keempat, contohnya dalam kubur kenalah. Tunggulah sampai contoh generasi keenam, baru ada waris kembalikan. Baru dia berhenti kat situ. Itu pun nak cari macam mana dah berkembang terlampau. Boleh diikhtiarkan ya. Kalau kita ada terambil, better cari. Bukan pergi sedekah ya. Macam ada tuan, saya dah sedekah dah sikit kat masjid. Ni sebab saya ada ambil harta adik saya. Apa kaitan masjid ni? Dia dosa dengan Tuhan, kita bertobat dengan Tuhan. Dosa dengan orang, kita kena bayar. Tuhan dah kata dah, kita ada hubungan dua. Hubungan manusia dengan hubungan Tuhan. Hubungan manusia kena settle dengan manusia. Betul. Lagi mana dia tak halal, lagi itulah kita kena menanggungnya. Kita bukan ada wakil boleh tolong menghalalkan. Tak ada. Tuhan kata tak. Jadi beruntunglah orang-orang yang mempunyai bawaan yang baik di akhirat. Bila sebut bawaan tu, dia bukan puasa semata, solat semata. Hak orang kena beri. Jangan suka naik orang dan sebagainya. Semua benda yang kita tak nampak sikit, kita buat rumah ni. Bila buat rumah, keluar masuk rumah jiran tu menanggung. Jangan tuan-tuan, pagar pun kalau boleh kurang masuk ke kita, tak apa. Jangan lebih ke tanah orang lain walaupun milimeter. Jangan tuan-tuan. Itu sama tu. Betul, buat rumah kan. Mentang-mentang rumah dia tengah-tengah, orang sikit ketuk, tak kira petang, malam, tengah hari, nak tumpang lalu boleh tak? Nak pergi rumah awak, nak pergi depan. Kan? Jadi mengganggu jiran tu sebenarnya. Betul. Itu pun satu. Sebabkan di antara yang orang tak masuk syurga ni, yang menzalimi jiran. Betul. Banyak benda. Ya, pagar kita kan, ada orang buat design keluar macam tu kan, yang batu jaga. Seinci pun Tuhan kira ya. Itu menzalimi. Kalau jiran tak terteram di atas binaan kita yang ekstra tu, siaplah kita ya. Yang paling takut sekali dosa ni, apabila kita buat dosa,
kita tak rasa itu berdosa. Itu betul. Itulah yang paling Dahsyat. teruk. Lebih baik kita berdosa dan tahu aku berdosa ini. Itu tak apa lagi. Ni kita tak rasa berdosa apabila kita buat dosa. Saya minta jauh. Tak nak benda tu berlaku. Yang ni dengan jiran tu mengaitkan harta dan sebagainya. Jangan buat pagar ke apa binaan kita yang melebihi. Dan satu lagi nak pelihara haiwan ke apa, make sure jiran-jiran kita redha dengan benda yang kita buat. Kalau tak redha, kita dah menzalimi. Niat nak membantu haiwan tapi pada masa sama kita menzalimi jiran. Betul. Yang menolong haiwan dapat pahala, yang menzalimi jiran, kita carilah hadis-hadis yang tentang apabila kita menzalimi jiran, apa dosanya. Maknanya bertarik tali lah kita pahala dosa ya. Ya. Jadi kalau pahala lebih banyak tak apa, takut tarik tu. Yang menzalimi jiran-jiran ni Nabi sangat itulah kata prihatin terhadap jiran. Saya ingat kat bapa mentua saya pun pernah besar lepas kahwin dan datang KL kata saudara terdekat kita adalah jiran. Saudara terdekat bukan adik-beradik kita. Tanya kita ada kecemasan nak panggil saudara yang berpuluh kilometer, ada jiran. So bagi saya jiran ni sangat penting. Cuba saudara upaya untuk tidak menyakiti. Yalah kalau kita nak paku apa, tengok masa lah kan. Nak tebuk dinding apa, tengok masa. Dan nak renovate pun pergi jumpa jiran tu, cakap saya nak renovate rumah. Ni bagi tahu dia dulu. Ada halangan ke apa. Kalau kata tak ada, tak apa. Kalau ada benda-benda getak ke, maklumkan saya. Kita repair lah. Saya. Okey. Sedikit kesimpulan tentang bom jangka ni. Jadi tuan-tuan dan cik puan, orang mati disebabkan letupan, bagi saya selesai kat situ. Dia tidak membawa dosa jariah. Yang bunuh dia memang dosa lah. Tapi kita ni yang waras, orang mati kita halang melambat-lambatkan pembahagian harta si mati. Itu adalah bom jangka yang akan menyebabkan kita menanggung dosa jariah. Kalau masih ada harta ayah kita, mak kita, selesaikan terus. Tak nak pergi pejabat tanah, pindahkan ke nama dia orang. Kalau kita tak nak benarkan harta mak kita dijual, fine. Kita bayar bahagian adik-beradik kita yang nak jual. Jangan, ini pasal mak tak boleh jual. Itu jangan tuan-tuan. Ini bukan harta mak kita. Ini harta Allah SWT yang punya. Jadi tuan-tuan elakkan bom jangka itu berlaku sebab azab yang sangat pedih yang kita akan tanggung di akhirat apabila membiarkan ia berlaku. Wallahualam. Selamat melalui kehidupan. Terima kasih Tuan SK, Perunding Keuangan. Tajuk kita Harta Pusaka, fokusnya bom jangka. Terima kasih pendengar yang dengar, yang tonton, yang tanya soalan. Moga banyak manfaatnya. Amin. Dan saya Siti Rohani Surani berakhir di sini. Terima kasih menemani. Kita jumpa minggu depan. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan SK, terima kasih. Saya suka. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susuri